Antartika adalah benua bumi selatan merangkumi kutub selatan. Ianya terletak di wilayah Antartika dari belahan bumi selatan, hampir seluruhnya selatan lingkaran Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Selatan. Pada 14.0 juta kilometer persegi, Antartika adalah benua terbesar kelima di daerah setelah Asia, Afrika, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sekitar 98% dari Antartika ditutupi oleh ais yang rata-rata minimum 1.6 km dalam ketebalan. Iklim di Antartika sangat ekstrim. Kelembapan udara sangat rendah, demikian pula suhu udara rata-rata sepanjang tahun rendah, kelajuan angin rata-rata sepanjang tahun tinggi. Antartika adalah benua yang tersejuk dan terkering serta benua berangin dan memiliki ketinggian rata-rata tertinggi dari semua benua. Antartika dianggap gurun dengan taburan hujan tahunan hanya 200 mm di sepanjang pantai dan jauh lebih pedalaman. Tidak ada penduduk manusia tetap, tetapi di mana saja dari 1 menjadi 5 orang tinggal sepanjang tahun di stesen penelitian yang tersebar di seluruh benua. Hanya tanaman dingin dan haiwan bertahan hidup di sana, termasuk penguin, anjing laut, nematode, tardigrades, tungau, mikroorganisma dan vegetasi tundra. Penggunaan rasmi pertama dari nama Antartika sebagai nama benua pada tahun 1890 adalah disebabkan oleh kartografer Jonas Scotlandia George Bartholomew. Walaupun terasing dari benua lain, Antartika disambungkan ke seluruh dunia melalui peredaran lautan dan atmosfera. Antartika dan lautan selatan sekitar merupakan pendorong utama sistem lautan dan atmosfera bumi. Satu ciri yang amat penting adalah bahawa kira-kira 90% daripada ais bumi ditemui di sini dan 70% daripada semua air tawar yang tersedia dikurung dalam lapisan ais Antartika. Jika cair, ini akan meningkatkan paras laut oleh hampir 60 meter. Antartika adalah penting untuk sains kerana kesan yang mendalam pada iklim bumi dan sistem lautan. Antartika juga mempunyai peranan penting untuk dimainkan di dalam pemahaman kita tentang perubahan iklim global. Terkunci di dalam lembaran ais 4 km tebal adalah satu rekod unik menggambarkan tentang iklim planet kita pada 1 juta tahun yang lalu. Sains Antartika juga telah mendedahkan banyak kesan aktiviti manusia ke atas alam semula jadi. Penemuan pada tahun 1985 oleh saintis Antarctica British Survey (BAS) iaitu lubang di lapisan ozon di atas Antartika mendedahkan kerosakan yang dilakukan kepada atmosfera bumi oleh bahan kimia buatan manusia. Selain sebagai makmal yang paling penting semula jadi di dunia, Antartika adalah tempat keindahan yang besar. Pandangan buruk telah dibuang daripada imajinasi awam selama bergenerasi yang lalu dan sekitar 30,000 pelancong kini melawat Antartika setiap tahun untuk mengalami suasana kehidupan di padang belantara bumi yang hebat yang terakhir. Walau bagaimanapun, Antartika sekarang adalah rapuh dan semakin tidak kukuh. Cara-cara untuk melestarikan Antartika: mengurangkan penggunaan CFC. Karbon CFC buatan manusia, klorin dan bromin telah menyebabkan pembentukan liang-liang bukaan di ozon. Gas CFC yang digunakan dalam produk aerosol, pendingin hawa dan peti sejuk telah diharamkan secara rasmi di 108 buah negara pada tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, gas tersebut terus dibebaskan ke atmosfera hasil daripada penggunaan produk-produk yang lama. Oleh itu, kita seharusnya meningkatkan usaha kita untuk mengurangkan pembebasan gas CFC ke atmosfera. Antara cara-caranya ialah hanya peti sejuk yang bebas daripada pembebasan gas CFC digunakan kerana peti sejuk mengandungi kuantiti gas CFC yang tinggi. Pendingin hawa sepatutnya tidak digunakan untuk mengelakkan peningkatan pembebasan gas CFC. Deodoran yang digunakan dalam kehidupan seharian perlu diperiksa kandungannya bebas CFC sebelum dibeli. Peranan blok dalam melestarikan benua Antartika. Blok sebenarnya tidak asing lagi bagi penduduk planet bumi.
Orang yang mempunyai blog dikenali sebagai blogger. Antartika merupakan satu warisan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Maka melalui blog, penduduk Malaysia dapat menyebarkan maklumat berkenaan dengan benua Antartika serta kepentingan benua tersebut, dan ianya akan lebih berkesan kerana sekarang lebih ramai yang mengakses blog daripada membaca langsung dari buku. Melalui cara ini juga, sesiapa yang sering melakukan blog walking akan secara tidak sengaja membaca maklumat berkaitan benua tersebut, kerana masih ramai lagi yang menganggap benua Antartika tidak mempunyai peranan dan hanya sekadar sebuah negara. Blog senamannya media yang baik dalam menyebarkan kepentingan benua Antartika dan cara untuk melestarikannya, kerana blog dianggap lebih menarik dengan pelbagai sentuhan kreatif oleh blogger itu sendiri. Peranan kerajaan. Kerajaan Malaysia cuba mengadakan program The Idol of Antarctic yang mana memilih seorang belia untuk menjalani program pemilihan ke Antartika. Peserta tersebut akan menjadi orang Malaysia yang pertama menjejakkan kaki ke Antartika. Program latihan tersebut mestilah mendapat kerjasama daripada Malaysian Antarctic Research Program. Program ini adalah penting untuk menghantar wakil bagi menceritakan keadaan yang unik di sana kepada rakyat Malaysia dan sama-sama mewujudkan usaha untuk melestarikan Antartika. Untuk kanak-kanak, mereka boleh didedahkan tentang kewujudan serta keunikan benua Antartika. Malaysia perlu mendapat kerjasama dari Pertubuhan Kanak-Kanak Sedunia UNICEF untuk mengadakan pertandingan seperti The Variety of Antarctic yang membenarkan kanak-kanak melukis poster berkenaan Antartika untuk mewujudkan semangat dalam diri mereka bahawa Antartika merupakan satu warisan yang perlu dijaga. Kempen dalam melestarikan Antartika. Salah satu cara lagi untuk melestarikan Antartika di Malaysia adalah dengan mengadakan kempen. Kempen ini patut dilaksanakan di sekolah-sekolah agar dapat memberi pendedahan terutamanya kepada para pelajar, iaitu sekolah menengah dan sekolah rendah tentang kepentingan Antartika di bumi ini. Kempen ini bertujuan untuk membuka minda para pelajar supaya mereka tahu bahawa pentingnya menjaga alam sekitar untuk melestarikan keadaan di Antartika. Hal ini kerana keadaan di Antartika akan mempengaruhi paras kenakan dan penurunan air laut jika masalah alam sekitar seperti pemanasan global terus berlaku.